Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada bulan yang baik ini. Dan saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah sudi mengundang saya datang ke masjid ini. Masjid apa dia? Iltizam. Masjid Iltizam di Taman Titi Ai Jaya. Dan saya ucap banyak terima kasih lah kepada Haji apa nama dia tadi yang datang menjemput saya di rumah, kerana saya ni baru balik daripada Syria, jadi masih belum ada kenderaan sendiri. InsyaAllah minggu depan saya baru nak dapat sebiji kenderaan untuk keperluan saya, insyaAllah. Tapi sebelum tu saya terpaksa mengharapkan jasa baik orang-orang yang sudi datang jemput saya, dan itulah berlaku tadi. Mereka telah jemput saya di rumah, alhamdulillah. Saya minta maaf kerana keadaan kesihatan saya juga agak kurang memuaskan, dan saya masih batuk-batuk dan saya masih tercungap-cungap dari pernafasan. Saya telah menjalankan pembedahan jantung terbuka di Syria selepas raya lepas, tahun lepas. Jadi hujung tahun lepas saya membuat pembedahan itu. Dan satu pembedahan yang baik dan berjaya, tetapi oleh kerana bila saya balik ke Malaysia untuk mencari balik dana nak cover secara kehidupan, sebab duit apa saya ada, saya telah masukkan kepada kos pembedahan, dan saya juga telah mendapat banyak sumbangan daripada kawan-kawan di Malaysia dan juga kawan-kawan di Syria yang telah menampung kos perbelanjaan lebih kurang 20,000 untuk membuat pembedahan jantung terbuka itu. Jadi saya dapat tahu pun saya buat di Syria tu masih murah lagi. Kalau di Malaysia mau dia kata 50,000 lebih untuk membuat pembedahan jantungnya sama. Jadi alhamdulillah. Tapi setelah membuat pembedahan itu, banyak perawatan susulan yang dilakukan, dan itu juga telah membebankan kos bagi saya, dan sehingga hari ini masih berlaku. Sekarang ni saya jumpa doktor dah sebulan sekali, seminggu sekali. Saya jumpa doktor pakar, doktor jantung ni sekali jumpa RM300. Kalau ada itu jumpa je. Kalau dia buat test darah ke, dia buat x-ray atau dia buat ultrasound ke, mau jadi RM500-600. Jadi kos berbulan tu beribu-ribu jugalah. Tapi alhamdulillah dapat jugalah saya lakukan. Walaupun habislah semua duit ceramah ni pergi ke doktor je, kita tak ada apa-apa. Tapi alhamdulillah Allah memudahkan bagi diri saya perkara-perkara sebegini, dan saya sangat-sangat bersyukur. Allah membuka hati manusia, membuka pintu rezeki bagi saya untuk menampung segala kos yang saya terpaksa tanggung untuk perawatan ini. Dan juga ketika saya membuat keputusan kembali, sebab saya dah kebelakangan ni 5 tahun kebelakangan ni bermastautin di negeri Syria, di Damsyik, Syria. Dan saya sangat-sangat menyukainya, dan saya sangat merindui berada di sana sekali lagi. Dan insyaAllah saya harapkan dalam masa depan yang tidak terlalu jauh ini saya akan dapat peluang untuk kembali
di Mubiak Syria. Jadi bila nak balik tu pun ada juga tekanan kos kerana saya terpaksa beli tiket kapal terbang untuk anak saya. Saya terpaksa beli bayar kargo, bawa barang, bawa kitab-kitab saya balik. Jadi tetapi alhamdulillah akhirnya semua selesai. Dan inilah satu perkara yang saya alami berada di jalan Allah ni. Duit tak ada tapi masalah pun tak ada. Semua bil beres. Tiket kapal terbang ke, kargo ke, barang-barang ke, nak beli souvenir, semua dapat. Itulah kelebihan berada di jalan Allah ni. Allah mudahkan bagi kita perjalanan kita. Dan saya sangat-sangat merindui suasana yang saya alami di Syria. Di mana kami di Syria rata-rata adalah terdiri dari pelajar-pelajar yang berada di jalan Allah ni. Tak ada pelajar-pelajar bisnes, tak ada pelajar-pelajar jadi doktor, tak ada pelajar-pelajar sains, ekonomi, tak ada. Semua hampir 500 pelajar, semuanya pelajar-pelajar ilmu Allah ini. Jadi itu juga mewujudkan satu suasana yang sangat luar biasa bagi saya. Sebab semua kawan-kawan kita tak ada fikiran dalam kepala melainkan untuk meningkatkan ilmu Allah, untuk mendekatkan diri dengan Allah. Mereka menghafal Quran, menghafal kitab hadis, belajar bahasa Arab, bergaul dengan syekh. Bergaul dengan syekh ni satu lagi perkara yang sangat istimewa. Sebab syekh-syekh ni manusia-manusia yang sangat istimewa. Sangat dirahmati Allah. Sangat diberi kasih Allah. Mereka ni aulia-aulia, kekasih-kekasih Allah. Jadi suasana kehidupan kita tu berbeza. Kita tak ada pencemaran dalam suasana kehidupan kita tu. Kita tak ada budak yang dia punya niat nak jadi mat rempit. Tak ada. Kita tak ada anak yang dia punya matlamat nak tidur dengan sebanyak perempuan dia boleh. Tak ada. Kita tak jumpa. Sekejap. Assalamualaikum. Baba tengah ceramah lah saya. Okey. Assalamualaikum. Anak saya. Jadi suasana dia lain. Macam kalau kita duduk dalam tahfiz Quran. Cuba kita duduk dalam tahfiz Quran tu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Berbeza. Kita dapat satu suasana berbeza. Cuba kita duduk dekat Shah Alam Mall 2-3 hari. Lain. Atau duduk dekat pejabat kerajaan 2-3 hari. Lain. Sebab bila semua kemahuan kita, bila semua kehendak kita, bila semua niat kita semata-mata kerana Allah, Allah mewujudkan satu suasana yang sangat-sangat manis, sangat-sangat luar biasa. Ini yang saya rindukan sangat. Sebab kat Malaysia macam mana saya cuba pun dia lain, dia tak setaraf. Dia boleh saya masih buat benda sama, tapi Allah juga uji saya. Sebab dulu saya kat Syria, saya pagi je saya dah semayang berjemaah. Setelah bangun semayang tahajud, semayang berjemaah fajar, subuh. Lepas tu mengaji Quran dengan syekh. Lepas tu balik rumah makan sarapan. Lepas tu semayang jemaah lagi, zuhur. Kemudian mengaji kitab. Dan berterusan 1 hari begitu. Ada saja aktiviti pengajian. Jadi kita mungkin fikir, oh hebatnya aku kat sana. Aku semayang jemaah tak putus, tak habis dengan syekh. Aku mengaji. Ingat kita hebat sekali, Allah cabut kenikmatan kesihatan saya. Dia kata kalau kau fikir kau yang buatlah. Saya nak wuduk tu saya pingsan. Sekarang ni berapa kali dah saya wuduk, saya pingsan, saya penat, saya duduk sekejap.
Saya duduk sekejap tertidur. Tengok kan jam dah pukul 5 petang, dah terbabas waktu zuhur. Jangan fikir engkau hebat, Allah kata. Kan? Jangan fikir kamu yang mampu melakukannya. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Jadi itu satu pengalaman yang saya lalui di sana yang sangat-sangat manis, dan banyak pengajian-pengajian yang dapat saya timba di sana yang sangat-sangat berharga pada saya dan diri saya. Lagi satu, saya lagi lihat perkembangan anak-anak saya. Tadi anak saya yang telefon tu nama dia Iman, umur dia sekarang dah 10 tahun. Ketika pergi di Syria dia umur dia 5 tahun. Masuk tadika di Syria. Last kali tahun ni dia habis dah jam 4 Syria. Jadi dia tak pernah masuk sekolah Melayu. Itu dia tanya saya, "Bah, dia suka baca buku Melayu, nak belajar Melayu kan. Bah, jambatan tu apa, bah?" Saya kata jambatan tu jesir. Jesir tu dia faham, jambatan tu dia tak faham. Kan? Jadi dia lebih fasih lah, jauh lebih fasih bahasa Arab daripada saya. Dia cakap Arab tak ada bunyi Melayu langsung, sebab dia bergaul dengan satu sekolah dia orang Arab, dia seorang je Melayu. Kan? Jadi sejak kecil dia sudah bergaul begitu. Saya pun izinkan dia pergi tinggal tidur di rumah Arab untuk hujung minggu kawan-kawan dia. Jadi dia bercakap Arab tu memang Arab pasar lah. Dia tak cakap macam kita boleh cakap Arab sekarang. Kita cakap, "Bolehkah kamu bercakap bahasa Arab?" Itu bahasa Fusha. Kalau kita bahasa-bahasa je, kau cakap bahasa Arab kan? Itulah beza dia. Kan? Jadi sama jugalah dengan bahasa Melayu ke bahasa Arab. Dia ada bahasa pasar dia, dan bahasa Fusha dia, bahasa buku dia. Kalau bahasa buku ni kita cakap dengan orang yang baru belajar, okeylah. Tapi cuba cakap dengan orang tua, dia ketawa kita. Kau ni betul ke? Kau budak Melayu ke budak apa? Kan? Kau reti cakap Melayu, kan? Jadi itulah sama juga bahasa Arab. Kalau kita belajar tu, kita memang cakap bahasa Arab ikut turutan dan perkataan ikut buku lah. Tapi bila kita dah pandai, kita dah biasa dengan dia, kita guna bahasa pasar dia. Jadi satu perkara yang saya dapat pantau dan perhati sejak kembali ini adalah perbezaan antara dahulu dan sekarang. Saya pergi baru 5 tahun je, tak lama, 5 tahun saja. Tapi dalam 5 tahun ni, bila saya berada dalam keadaan yang saya sebut tadi, semua terpelihara, semua orang fikir Allah, semua orang mengaji kitab Allah, semua orang mengaji Quran, semua orang mengaji hadis, hidup kita lain. Satu kepala kita pun tak ada benda lain dah. Kita inya fikir kitab-kitab ni, dan yang satu lagi itu Allah jadikan suasana sekitar kita itu berbeza. Allah mudahkan perkaranya, Allah maniskan keadaan dia, Allah indahkan suasana dia. Jadi bila saya balik ke sini, saya tengok satu perkara yang sangat-sangat menggerunkan saya. Saya perasan satu perkara yang kita pernah lakukan sejak dahulu lagi. Dulu saya pun fikir tak ada benda ni. Saya tak fikir langsung benda tu salah ke, sebab kita dah memang dididik secara begitu. Tapi sekarang bila saya dah belajar bahasa Quran, belajar tafsir, belajar hadis dan sebagainya, saya mula mempersoalkan. Karena sekarang saya mempersoalkan satu perkara. Persoalan ni satu je. Mengapa kita mengagungkan orang barat sehingga sanggup menderhaka kepada Allah? Menderhaka kepada Allah. Bayangkan. Dan hari ini perkara itu berlaku. Saya akan ulas perkara ni sedikit-sedikit supaya dapat kita fikirkan. Kadang-kadang saya punya
apa contoh-contoh tu benda-benda yang remeh. Tapi kalau kita kaji balik, betul juga. Tapi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung, Allah yang maha mengetahui, dah tahu dah perkara ni akan berlaku. Sejak di Lauh Mahfuz lagi Allah dah adakan ayat-ayat ni semua tersedia bagi kita. Suratul Al-Infitar ayat ke-6 firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yang bermaksud, wahai manusia, apakah yang memberdayakan kamu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang maha pemurah? Berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang maha pemurah. Sebab Allah ni memang maha pemurah, maha agung, maha mengetahui. Cuba fikirkan, saya dah pergi dalam lebih kurang 30 negara di bumi Allah ni. Di mana saya 30 negara ni pun negara-negara yang saya duduk sekurang-kurangnya semalam lah. Kalau saya transit, macam saya pernah transit di Jepun, di Moskow, di India, saya tak kira, saya dah pergi. 30 negara ni saya dah tidur semalam, baru saya kira saya dah sampai negara tu. Tapi dalam semua negara yang saya pergi ni, saya dapati saya tak ada masalah untuk menghidu udara. Tak ada masalah. Tak perlu nak adjust ke, tak perlu nak tahu dulu dia punya kandungan ke, tak perlu. Dia memang sesuai. Allah jadikan bumi ni untuk kita. Dan kehebatan Allah, dia jadikan semua manusia ni sama. Sebab kita semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Melayu ke, orang Cina ke, orang Korea ke, orang Jepun ke, orang Mak Saleh ke, Negro ke, Eskimo ke, orang asli Australia ke, orang asli Latin Amerika ke, orang semua sama. Mata dua, telinga dua, hidung satu, mulut, semua sama. Darah merah. Ingat darah Eskimo tu biru sebab sejuk, tak? Merah juga. Darah orang Afrika tu hitam sebab dia hitam legam tengah panas, gurun padang pasir, tak juga, merah juga darah dia. Dan itu sebab semua orang kalau belajar pasal badan dalam ni, doktor boleh merawat lain-lain orang. Doktor Melayu boleh merawat orang Cina, doktor Cina boleh merawat orang India, doktor India boleh merawat Mak Saleh, doktor Mak Saleh boleh merawat orang Islam, dan seterusnya. Dan di mana-mana, sebab manusia Allah jadikan sama. Sebab semua orang makhluk Allah. Tapi hari ini manusia ni berani berlaku derhaka terhadap Allah. Allah dah jadi remeh, tak guna, tak penting, tak istimewa. Allah yang maha mengetahui. Dari suratul Luqman ayat ke-33 berfirman yang bermaksud, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala taghurnakumul hayatud dunya wala yaghurnakum billahil gharur. Yang bermaksud, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan janganlah pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah. Ini berlaku sekarang ni. Dunia punya pasal langgar perintah Allah. Cuba bayangkan satu senario kelakar sikit lah, mudah nak faham. Tengah malam, saya rasa senario ni berlaku di Lembah Kelang ni tiap-tiap malam. Pukul 3 pagi, seorang lelaki membawa kereta di jalan raya, ditemani oleh seorang perempuan cantik dalam kereta dia. Perempuan cantik ni bukan bini dia kat rumah. Kalau bawa bini perempuan ni balik rumah, dia kena belasah, kena baling kasut dekat kepala dia, kan? Jadi mana dia nak bawa perempuan ni? Nak bawa bilik hotel. Jadi tapi dia bawa kereta. Dia bawa kereta, tengah jalan lampu merah, dia berhenti. Lampu hijau dia jalan sampai pergi hotel, dia check in, dia duduklah dengan perempuan, dia buatlah apa dia nak dengan perempuan ni.
Cuba bayangkan, hukum manusia lampu merah tu diakur, hukum Allah menjauhi zina, dia langgar. Dia tak peduli. Hukum Allah ni tak berguna. Hukum manusia tu bagai nak rar, dia berhenti. Kan? 3 pagi tak ada orang pun. Ini masalah. Itu satu contoh. Ini ada satu lagi ayat. Daripada Az-Zumar ayat ke-67 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qadruhullahul haqqa qadri. Yang bermaksud, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Allah ni Maha Pencipta yang menjadikan seluruh alam ini. Kita tak agungkan dia. Kita lebih agungkan Sultan Nizam tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tu? Hamba Allah kita agungkan bagai nak gerak. Allah tu sendiri kita tak agungkan. Kita tak hormatkan. Kita tak letak di tempat yang sebenarnya. Kita tak beri penghormatan yang sepatutnya. Macam mana tu? Apa dah jadi pada kita? Kalau Sultan Nizam tu okey lagi, dia orang Islam juga. Tapi kita di Malaysia, kita mengakui tiada hukum lebih tinggi daripada hukum ditulis orang kafir bernama Lord Reed. Dan kita ajar anak-anak kita di sekolah-sekolah kita, keluhuran perlembagaan ditulis oleh Lord Reed dan bukan keluhuran Al-Quranul Karim. Kita campak Al-Quran, kita pakai hukum orang kafir. Ini saya bukan main-main, ini betul. Ceklah, siapa nak cek. Lord Reed Islam ke kafir? Kafir. Kita pakai hukum dia. Kita ajar hukum dia dan kita laksana hukum dia dalam setiap perkara di bumi Allah ini. Undang-undang jalan raya ke, undang-undang jual beli ke, undang-undang sekolah ke, semua pakai hukum berasaskan perlembagaan yang ditulis oleh Lord Reed. Ini dah merdeka. Itu lagi satu saya pelik. Dah merdeka. Pakai hukum penjajah. Merdeka apa benar? Kita kena kontrol, remote control. Dia ketawa kita. Dia budak ni lagi senang kontrol. Dia tak ada. Di sini dia dah balik England lah. Tapi semua hukum kita pakai. Kita lagi kuat menguat kuasa ke hukum orang kafir daripada orang kafir dulu. Zaman orang kafir, lu ada juga ulama-ulama besar di Malaysia ni. Hari ni nak cari susah. Sebab pemimpin-pemimpin kita lagi nak menguatkuasakan kekufuran tu pada kita. Cuba bayangkan. Di Malaysia kita ada sekolah rendah sekolah jenis kebangsaan Tamil, di mana bahasa Tamil diajar, budaya Tamil diajar, dan agama Tamil iaitu agama Hindu diajar di sekolah-sekolah ini. Kita juga ada sekolah jenis kebangsaan Cina, di mana bahasa Cina digunakan, budaya Cina diperkembangkan, dan agama Cina diketengahkan. Tetapi kita tidak ada sekolah jenis kebangsaan Melayu Islam. Tak ada. Bodohnya orang Melayu ni. Negara di mana kita majoriti, kita kaum yang banyak, kita tak ada sekolah untuk kita. Kita hantar anak sekolah, kita sekolah sekular yang mengajar semua agama itu adalah sama. Allah itu sama dengan lembu. Allah itu sama dengan Nabi Isa anak Maryam. Allah itu sama dengan batu, dengan matahari. Kita, yes sir, okay sir, no problem sir, Malaysia boleh ikut perintah you sir. Bodohnya Melayu. Dari dulu ni masalahnya. Cuba bayangkan sekarang ni,
Malaysia adalah pengeluar nombor 28 Petronas, syarikat Petronas nombor 28 pengeluaran minyak di dunia ini. Nombor 28, bukan nombor 1, nombor 28. Bukan nombor 9, nombor 28. Tapi nombor 28 pun kita mampu mendirikan bangunan yang tertinggi di dunia, KLCC. Bukan saja tertinggi, malahan antara bangunan terindah dan tercanggih di dunia. Orang datang Malaysia nak tengok KLCC je. Orang tengok KLCC, itu Kuala Lumpur, dia kata. Straight. Dia kenal Kuala Lumpur dengan KLCC. Sebab kita kalahkan New York. New York kita kalahkan. Dalam segelip mata je kita kalahkan New York. Malulah dia. Tapi kita buat. Kita telah lakukan. Dengan duit Petronas. Dengan duit Petronas kita telah menghasilkan lapangan terbang yang tercanggih di dunia. Saya ada seorang kawan Arab di Syria. Dia kata dia nak pergi cuti di Malaysia. Saya kata kau pergilah, beli tiket kau terbang, kau balik pergi Malaysia. Tunggu cerita kat aku apa yang kau buat kat sana. Dia pun pergilah. Dia pergi, dia kata dia tertidur dalam kapal terbang tu, dia kata. Jadi dia dikejutkan oleh pramugari yang mengatakan, Encik kena bangun, Encik kena turun sebab kita dah tukar kru, dah tukar kapal terbang, nak bersih kapal terbang ni, dah tamat perjalanan, awak kena turun, dia kata. Dia pun turun. Bila dia turun, dia terkejut. Dia jalan dekat bangunan, dia kata, jalan tu bergerak sendiri. Dia tak berjalan. Dia, berjalan sendiri. Tu dia tengok ada kedai gas, ada kedai DKNY, ada kedai Boots, ada kedai. Dia ingat dia dah sampai Eropah. Yelah, dinding pun canggih, televisyen ada, semua telefon bersepah kan. Jadi dia tahan satu perempuan yang berpakaian seragam. Dia tanya, excuse me miss, saya ingat saya tadi tertidur dalam kapal terbang, jadi saya terbabas, dia kata. Saya sebenarnya nak turun kat Malaysia, tapi saya dah turun ni tak tahu kat mana ni, Australia ke, mana-mana ke. Encik dekat Malaysia ni, dia kata. Terkejut. Dia kata, wah, canggih negara kau, dia kata. Iyalah, aku cakap. Kan? Duit Petronas juga lah. Kan? Kita mampu mendirikan rangkaian lebuh raya yang canggih daripada Perlis sampai ke Johor. Kena bayar tol lah. Kelantan tak masuk sebab itu negeri Islam, dia tak masuk. Dia daripada negeri Perlis turun ke Johor je. Kan? Tapi kita dulu, banyak lagi lah. Ni kalau nak ceritakan kehebatan pembangunan kita ni memang canggih. Tapi kita satu masa dahulu, lebih kurang 100 tahun pun tak sampai lah, Malaysia ni pengeluar nombor 1 biji timah di dunia. Nombor 1. Selangor ni banyak lombong-lombong biji timah. Kat Sungai Besi, kat Puchong, kat Ceras. Kat sini saya tak pastilah, tapi kalau sebelah dalam sebelah sana tu section 24 kan. Memang ada, saya ingat lagi masa kecil-kecil kalau pergi masuk sana nampak lagi kapal korek dia panggil. Kan, kapal korek biji timah ni. Okey, saya nak check. Berapa orang dalam Qaryah Masjid ni yang kaya daripada biji timah sampai hari ini? Ada tak? Takkan nombor 1 dunia seorang pun tak ada kaya. Tak ada. Saya dah check dah. Saya dah pergi ke Perak. Tak ada. Perak saja dia seorang yang separuh pengeluaran dunia. Di Perak saja separuh pengeluaran dunia, kosong Melayu kaya di sana. Ada 3 keluarga Cina sampai hari ini masih kaya daripada biji timah. Cina ada 3 keluarga masih kaya sampai hari ini. Melayu tak ada, kosong. Mak Saleh ni dia habis, dia ambil semua, sikit kerak mana tak bagi kita. Itu sampai hari ni kita nak agungkan Mak Saleh ni.
Orang Melayu agung ke Mat Salleh ni berlebihan. Anak dia, oh hantar London, Manchester, Liverpool, Brighton, New York, Chicago, San Francisco, bangga. Yang pandai-pandai yang belas-belas hantar negara kafir, belajar di madrasah-madrasah kafir dengan ustaz-ustaz kafir, dari kitab-kitab kafir, ilmu kafir, budaya kafir. Yang bodoh-bodoh tu dihantarlah pergi Syria mengaji ilmu Allah. Hantarlah pesantren di Indonesia belajar kitab Allah. Belajarlah dekat pondok-pondok kan Naratiwat. Belajarlah dekat Kelantan. Yang bodoh. Ini Melayu punya bodoh. Menolak hukum Allah. Yang Allah menjanjikan kemenangan kepada kita pun kita tak nak dengar cakap Allah. Nak dengar cakap kafir juga. Kafir itu juga kita agungkan, betulkan, tegakkan, hidupkan hukum kafir di bumi Allah Malaysia ini. Kita menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau pakai hukum Allah Subhanahu wa taala. Mana kecintaan kita terhadap Allah? Mana ketakwaan kita terhadap Allah? Tak ada dah. Kalau budak-budak kecil saya tengok, tak ada rupa orang Melayu pun tak ada. Rambut dah kuning, pakai seluar jeans, pakai Nike, budak kecil. Dia dah didik jadi macam kafir, rupa macam kafir, buat macam kafir, main game-game kafir, belajar ilmu-ilmu kafir, cakap macam orang kafir, bergaul macam orang kafir. Budak-budak kecil dia dah mula didik dah. Orang Melayu ni. Dan kebanyakannya orang Melayu kaya lah, orang Melayu berjaya lah. Dia lagi kafir, dia kafir tu. Orang Melayu miskin ni jangan cerita lah. Sebab kita semua ni, punyalah kita punya bodoh orang Melayu, dia telah membuat satu dasar ekonomi bodoh. DEB dia panggil, dasar ekonomi bodoh. Sebab dasar ekonomi bodoh ni 65% masyarakat Malaysia hanya berhak kepada 30%. Itu saja, cukup, tak boleh ambil lebih. 65% daripada 25 juta, 16 juta 250 ribu manusia. Dia boleh kongsi hanya 30% kekayaan. Itu pun belum sampai entah apa dia orang buat dah, baru 18%. Dan tidur apa ni? Namanya pentadbir negara, namanya pemimpin negara, tetapi negara kelang kabut, tak sampai pun tahap yang kamu buat, kamu sasarkan pun tak dapat lagi. Lepas tu 30%, lebih kurang 7 juta rakyat Malaysia berhak kepada 70% kekayaan negara. Masuk akal ke? Yang sikit dapat banyak, yang banyak dapat sikit. Dan Melayu setuju dengan perjanjian ni. Bodoh punya Melayu. Yelah, sebab sekarang belum capai lagi. Sekarang baru 18%. Katakan lagi 10 tahun kita capai lah. Kita capailah 30% tu. Mulalah kita rasa sempit. Sebab 65% nak berebut 30%. Sempit lah dia semua berebut-rebut nak dapat, tak cukup. Jadi nak renegotiate. Pergi masuk parlimen, negotiate balik sekali lah. Cakap, kita dapati bahawa 65% rakyat kami tidak cukup dengan 30% kekayaan negara. Kami nak tuntut 1 ke 1. Maknanya kita nak 65%. Bagi mampus, dia kata. Lu gila, lu buluk siku lah. Lu sudah bagi kita 70, sudah lah, lu baliklah. Apa lu mau?
Lu Datuk lu punya janji lu sudah lupa ke? Ni Melayu senang lupa punya lah. Takkan dibagi. Bodoh kalau dibagi. Itu sebab orang Melayu pakai MyV, orang dia pakai E-Class, S-Class, S350, CLK, SLK. Pakai 5 series, 7 series, Lamborghini, Ferrari, Maserati. Kita pakailah Alza, MyV, cuci tak hari MyV, berkilat. Tapi lepas 10 tahun bengkok je kat kita tu, dia tak boleh pergi ke. Kancil ke, lepas 10 tahun dia mulalah corner je. Mercedes tu 20 tahun, saya baru balik dari Penang ni. Ustaz dah pakai Mercedes tua dah, dah bergerak. Dashboard ni kalau matahari bergerak lah. Tapi bawa laju, saya dah nak takut. Sebab saya ceramah banyak tu. Kan asar satu, maghrib satu, isyak satu, tarawih satu. Habis itu, zoom, dia bawa saya pergi. Dia pergi. Kereta tua, saya suspend juga kan. Tapi dia sampai, tak ada masalah. Tak ada terbakar ke berasap pun tak ada. Kan? Inilah orang Melayu ni. Allah menjanjikan kemenangan dengan Islam pun kita tak nak berpegang dengan kata Allah ni. Kita nak berpegang dengan kata Lord Reed itu yang sebenarnya berkuasa. Yang maha kuasa, Lord Reed. Tiada hukum lebih tinggi daripada hukum Lord Reed. Kita kena kuasakan hukum Lord Reed. Kita tak boleh langgar hukum Lord Reed. Kita boleh langgar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan. Ini orang Melayu Islam di bumi Allah Malaysia. Allah dilanggar, orang kafir diagungkan. Tapi besok ni semua saya tengok ni dengan kopiah lah, dengan serban lah, dengan jubah lah. Ingat besok akan masuk pejabat, cakap dekat bos malam Ustaz Azmi tu cerita kita kena tolak hukum Allah, kita kena tolak hukum Lord Reed, kena pakai hukum Allah. Berapa orang nak buat? Seorang pun tak ada, telur pun tak ada. Kecut, takut. Nak menegak hukum Allah ni takut. Nak mempertahankan Allah ni tak berani. Buat je lah ikut kafir, janganlah nak buat kecoh. Kita dah biasa. Kafir dah biasa kafir, biar kafir. Sebab Malaysia ni, kalau ustaz ni, dia nak murtad, boleh. Tak ada masalah. Cuba bayangkan, kita ada, tadi saya cerita, lagu negara Malaysia itu, negaraku, kan? Kita juga ada bendera resmi negara, iaitu jalur gemilang. Boleh tak besok kita ada majlis kat sekolah ke, dekat padang bola ke, dekat pejabat, kita nak buat satu majlis rasmi, kita tak mau pakai jalur gemilang. Sebab apa? Sebab kita cakap kat Malaysia ni kan negara majmuk. Kita ada Jawa, kita ada Meneleng, kita ada Bugis, kita ada Aceh, kita ada Minang, kita ada Sulawesi, kita ada macam-macam. Semua asal ni dari Indonesia. Jadi kita pakailah bendera Indonesia. Kita simpan bendera jalur gemilang, kita pakai Indonesia, semua asal usul kita daripada Indonesia. Kan? Jawanya, Mendelengnya, Acehnya,
Minangnya, Melayu Delinya, semua daripada Indonesia ni semua ni. Apa pakai jalur gemilang ni? Asal usul kita Indonesia, pakai Indonesia. Lepas tu lagu tak mau nyanyilah lagu negaraku. Lagu dah tua, lagu 50 tahun, kita pakai lagu baru sikit. Kita nyanyikan lagu Sheila Majid. Sinaran mentari menyinari. Boleh? Nak mampus. Gila apa? Kan? Orang marah kalau kita buat. Tapi agama resmi Malaysia, agama Islam, boleh. Ustaz ni nak murtad, boleh, tak ada masalah. Silakan. Lina Joy dah murtad, tak ada apa-apa jadi pada dia. Allah boleh langgar, tak ada halnya. Jangan langgar hukum Lord Reed cukup. Ini kita orang Malaysia, orang Melayu, Islam ni. Cina kafir, dia tak kisahlah, dia suka. Kita tak ikut agama kita. Dia bagai nak erak. Tak masuk akal pun dibuat, bakar colok lah. Dia buat kereta Mercedes kertas ke bumi dengan bapak dia. Dia punya hal lah. Kan? Dia buat. Dia tegakkan, tak ada logik pun dia buat. Kita logik Allah pun kita tak buat. Firman Allah pun kita tak buat. Habis macam mana? Apa lagi nak Allah buat? Allah dah berikan amaran banyak pada kita. Kan? Saya akan huraikan sikit-sikit lah. Kan? Sebab kita hari ni segala hukum, segala piawaian, segala undang-undang, segala ideologi, segala sistem pendidikan, segala pentadbiran, segala pemikiran, kemasyarakatan, pergaulan, perniagaan, perhubungan, apa saja, semua ikut sistem kafir. Tak ikut sistem Allah. Adalah sikit-sikit ni budak-budak ni, tahfiz ni pakai serban, adalah berapa kerat. Tapi banding dengan budak kat Shah Alam Seksyen 9 ni sekolah, beribu dalam tu. Yang berzina saya tahu ramai kat sekolah tu. Cikgu di sini mengaku kat saya. Cikgu dia sendiri mengaku kepada saya. Anak saya dulu sekolah tu saya bawa, so anak saya pergi Syria semua. Lala saya dapati seorang anak saya masa tu dia tingkatan 5. Dia kata dia nak balik bah. Nak buat SPM lah, tak mau duduk Syria lah. Saya kata okey lah. Kan saya pun tak nak paksa dia, dia balik Malaysia. Dia balik Malaysia tengok-tengok dia ada boyfriend. Saya kahwin dengan dia. Budak tingkatan 5. Bila nak daftar ada masalah. Masa surat semua dah siap ni. Surat apa pengakuan bujang, surat akuan apa menghadiri kursus kahwin, semua dah ada. Sekali kadi tu kata, Cik Azmil, ada masalah ni, anak Cik Azmil tak ada masalah, dia perempuan di Selangor, perempuan boleh kahwin pada umur 17 tahun. Tetapi lelaki mesti 18 tahun. Ya ke? Saya kata, cuba saya tengok. Dia pun tunjuk saya borang lah, dia isi borang. Oh, ini sebab saya kata, ini takwim kafir ni. Cuba cek takwim Islam. Saya pun buka internet, cek. Anak mertua saya tu tengok 18 tahun 3 hari, ngam-ngam. Jadi saya cakap sign lah. Oh boleh ke ni? Saya cakap ini Jabatan Agama Islam ke Jabatan Agama kafir? Dia terpaksa sign juga lah. Kan? Adakah Jabatan Agama Islam tak mau pakai takwim Islam? Dia nak pakai takwim kafir? Hai, saya cakap tak tahulah apa yang jadi kat Malaysia ni. Saya terpaksa loncat-loncat sikit lah. Sebab sini banyak. Kalau saya cerita semua, kita tak buka puasa kan. Parah juga kan. Banyak. Bab syirik lah. Kan. Bab macam-macam lah. Tapi kalau cerita kan, dia berlarut lah. Jadi saya tumpukan hanya beberapa yang mustahak. Yang sangat-sangat penting kita tahu. Sebab
Kalau kita tak tahu perkara ni, kita bahaya. Masalahnya, mana pula pergi Okey, sini. Okey. 13, 14, 15. Ialah kita patutnya pegang Al-Quran. Ni Allah firman surah Al-Jathiyah ke-20 yang bermaksud Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini kebenarannya. Saya suka ayat ni sebab apa? Sebab kalau saya tanya budak-budak sekolah rendah di Malaysia ni, apa maksudnya mata hati, dia senyum dekat saya. Sebab dia tak pernah belajar. Mata hati dalam Quran je ada, dalam Islam je ada, dalam kafir dia tak ajar mata hati ni. Sebab sistem pendidikan kafir dia nak kita jadi bodoh. Dia nak kita ikut perintah saja. Sistem Allah ni ajar kita membuka hati kita, kita boleh nampak perkara-perkara yang luar biasa. Kita boleh memahami masalah-masalah yang rumit, kita boleh menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Allah bagi kita ilmu ni, tapi kena belajar melalui Islam lah. Hidayah petunjuk. Cuba tanya budak darjah 3, apa maksud hidayah petunjuk? Dia tak boleh jelaskan. Serta membawa rahmat. Apa rahmat? Oh, pakcik saya dia kata rahmat. Rahmat bin Hasan. Itu saya tahu. Bagi kaum yang meyakini kebenaran, yakin ni satu hal juga. Tak yakin dengan Allah ni satu hal. Hari ni masalah tak yakin dengan Allah ni. Yakin dengan Lord Read. Semua benda boleh selesai dengan Lord Read. Tak boleh selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis macam mana? Suratul Al-Jathiyah ayat 18. Sekarang kadang-kadang saya dah malas nak baca Arabnya, sebab kat Malaysia ni baca Arab, siapa yang faham Arab? Cuba angkat tangan. Tak faham. Saya faham, saya duduk 5 tahun kat sana, saya dah boleh lah, tak ada lah terror sangat, tapi boleh asyik sikit. Kan? Tapi kebanyakan orang Malaysia bila baca Arab, dia tengok macam okey, bagus, tapi tak faham pun. Kan? Dia main hangguk je. Apa kita cakap dia tak tahu. Jadi saya tak mau buang masa, sebab kalau cakap separuh Arab, separuh Melayu, 1 jam ceramah jadi 2 jam. Kan? Jadi saya cakap bahasa Melayu cukuplah. Suratul Al-Jathiyah 18 yang bermaksud kesudahannya kami jadikan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama, maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Ini nasihat Allah. Ini perintah Allah, ini nasihat Allah, ini amaran Allah. Kita tolak tepi, bulat-bulat, langsung tak pakai. Kita campak masuk Sungai Kelang. Kita buang. Kita tak mau pakai, tak guna. Allah punya ilmu ni tak guna. Ini orang Melayu di Malaysia ni. Yang dia tegakkan hukum Lord Read juga. Sampai bila ni nak berlaku macam ni? Okeylah, saya beri beberapa amaran daripada Allah lah. Kalau tak tahu, tak tahulah. Suratul Ali Imran ayat ke-149, firman Allah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika kamu mentaati orang kafir, nescaya mereka akan mengembalikan kamu kepada kekufuran, lalu kamu menjadi orang yang rugi. Ada orang peduli. Allah, rugi apa benda? Rugi pahala. Aku tak perlulah pahala dia. Aku duit banyak dalam bank. Rugi apa benda? Semalam aku dapat baiknya perempuan, aku tak ada benda pun, hari ni aku hidup juga.
Orang boleh cakapnya tu sekarang. Dia langgar perintah Allah, dia bangga, dia boleh cerita kat kita lagi. Padahal Allah kata kau taat orang kafir, nescaya mereka akan mengembalikan kamu kepada kekufuran. Ini dah berlaku. Sebab baru ni saya tengok masuk khabar, Perdana Menteri Malaysia pergi menghadap raja kepala kafir dekat tu, Vatican City, Rome. Perdana Menteri Malaysia. Mekah dia tak singgah. Ulama besar dekat Timur Tengah dia tak pergi jumpa. Dia pergi jumpa kepala segala raja kepada kafir semua dekat Vatican City, Rome. Apa maksud itu? Apa niat dia berlaku perkara tu? Dia ketua orang Islam, pemimpin negara majoriti Islam, agama resmi Islam, yang kau pergi jumpa kafir apa hal? Sebab dia taat pada kafir, dia dah kembali kepada kekufuran. Allah dah janji dah cakap dah. Tapi dia peduli? Dia tak peduli. Allah kata kamu menjadi orang yang rugi, dia peduli? Tak peduli. Tak takut pun. Masuk surga khabar lagi. Saya terkejut. Buatlah sesenyap, biar orang tak tahu. Kau pergilah sesenyap tengah malam ke, kan? Ini masuk surga khabar. Senyum muka dia, jumpa paus, raja segala kafir. Dia pergi menghadap. Saya tak faham. Ini kalau saya cakap ni kan orang marah saya ni. Itu Perdana Menteri kita lah, mana kau boleh cakap macam tu? Apalah tak boleh lah, dia tak ikut Allah, tak ikut hukum Allah, dia mengenepikan hukum Allah. Saya orang Islam. Kita mesti utamakan Allah. Ini ke pergi jumpa kafir, segala kepala, segala kafir. Apalah saya tak faham. Ini satu lagi, surah An-Nisa ayat ke-59. Firman Allah, kemudian jika kamu berbantah-bantah dan berselisihan pendapat dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ini firman Allah di Al-Quran. Jadi dalam 2-3 tahun lepas saya tengok dekat internet masa saya di Syria, ada perbalahan dan berbantah-bantah dan berselisihan pendapat mengenai pentadbiran di negeri Perak, kan? Ada bergaduh lah sikit. Dia tak setuju, setengah orang kata dia ni patut jadi menteri besar, orang kata dia ni je. Jadi dia nak selesaikan. Adakah dia rujuk kepada kitab Quran? Tak. Dia buat apa? Dia hantar satu rombongan pergi England, rujuk bertuhan mereka di England, rujuk kepada Nabi mereka di England, rujuk kepada kitab besar mereka di England untuk selesaikan masalah mereka. Mereka tidak pakai Al-Quran dan Sunnah seperti mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak peduli langsung Allah ni. Dia tak pakai langsung Allah ni. Yang dia pakai kafir, orang kafir, buku kafir, kitab kafir, ilmu kafir, firman kafir, hukum kafir. Itu dia pakai, dia tolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Sebab Allah kalau cerita azab seksa ni semua, saya tak mau sebut dah. Orang tak faham apalah azab seksa akhirat. Dah mati-matilah. Dah kena masuk kubur, dah kena makan ulat, habislah cerita apa azab seksa lagi. Apa nak dibangkitkan di hari akhirat? Yang dia tak tahu kita semua akan dibangkitkan di padang mahsyar. Itu janji Allah. Takkan Allah janji kosong. Janji Allah itu benar. Allah tidak pernah memungkiri janji. Kan? Tapi semua tahu ayat-ayat ni, tapi semua tak tahu. Buat bodoh, buat dek. Langgar saja perintah Allah. Firman Allah surah Muhammad ayat ke-9 yang bermaksud mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah
mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan dalam Al-Quran, lalu Allah menggugurkan amalan-amalan mereka. Ingat, Allah silap cakapnya ni. Allah kata, engkau semayang aku tak terima. Engkau berbuat baik kepada ibu bapa engkau, aku tak terima. Engkau bayar zakat, aku tak terima. Engkau pergi umrah, aku tak terima. Engkau pergi haji, aku tak mabrurkan. Allah ni tak main-main bila cakap menggugurkan amalan-amalan mereka, Allah akan buat. Dan sebab musababnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah mengenai ajaran tauhid dan hukum syarak yang diterangkan Al-Quran, lalu Allah menggugurkan amalan-amalan mereka. Nak terang macam mana lagi? Nak jelas macam mana lagi? Dah cukup terang lah tu. Tak ada tersirat, tak ada tersurat. Tak perlu syekh besar nak faham. Baca je sekali dah faham. Sebab tidak menyukai. Cuba fikirkan, kita kat rumah kita pergi kedai, barang ni aku benci, beli. Pergi tu kedai, barang buruknya, beli, bawa balik rumah. Kita tengok, tak suka. Ada? Mana ada? Mesti kita beli benda yang kita suka. Sekarang ni kita tak suka hukum Allah, kita tak pakai. Kalau kita suka, kita pakai lah. Walaupun kita tidak cakap kita tak suka, tapi bila kita tak pakai, maksudnya kita tak suka lah. Kita lebih suka pada hukum Lord Reed ni. Ini yang betul punya hukum. Allah punya hukum tak betul. Itu tafsiran Allah. Dia nak tafsir macam mana lagi? Oh, orang Melayu ni dia bodoh sangat, dia tak tahu apa yang betul, apa yang dia suka, apa dia tak suka. Macam tu. Kita nak harap Allah fikir kita ni bodoh sangat, tak tahu apa yang kita suka dan apa kita tidak suka. Oh, sebenarnya dia suka hukum aku tu, tapi dia bodoh sangat, dia tak reti. Dia kata dia tak suka. Dia suka. Allah menjadi pening kan. Sebab orang Melayu ni pasal. Orang Melayu ni bodoh sangat. Ada kan hukum Allah tu dia tak suka, dia suka hukum orang kafir juga. Masuk akal? Tak masuk akal. Tapi itu yang berlaku. Itu yang kita izinkan berlaku sebab kita ni majoriti. Kita ambil perkiraan undi, kita menang. Mesti menangnya 65%. Garanti menang. Tapi kita tak nak. Tak nak buat macam tu. Kita tuntutlah hak kita. Kita orang Islam, kita undi. Siapa menang? Kau menang, aku menang. Kita lah menang. Kita banyak. Kita ramai. Tapi itu kita tak nak buat. Yang garanti menangnya. Ini garanti kalah main bola pun dia kecoh satu Malaysia. Baru ni saya ceramah kat Ampang. Ada 85 orang dalam masjid tu. Besok saya baca dekat surat khabar, ada 85,000 orang kat stadium Bukit Jalil tengok bola sepak. Bayar beratus orang. Malam tu saya dapat RM150. 85 orang adalah RM1 lebih seorang bayar. Ting tong dapatlah 150. Kan? RM1 lebih ya. Stadium dia bayar berapa? RM208, RM108, RM308 dan RM58. 85,000 orang woi. Kalau RM10 dah RM850,000. Kalau RM100, 8,5 juta. Satu malam. Kalau saya ceramah ada 8,5 juta ke sedap? Kan? Saya tembak semua orang kafir ni. Allahu Akbar. Tapi inilah, kita ni terlalu mudah ditipu. Terlalu mudah dibawa mengikut cara-cara mereka.
Okay, last lah saya sebut. Sebab ni last surah ni bila saya tengok, saya menangis lah. Sebab Allah pun dah fed up dah saya rasa. Sebab tak ada perkataan yang lebih keras Allah boleh pakai. Dia dah pakai maksimum dah. Dia tak pakai ingkar ke, dia tak pakai lalai ke, dia tak pakai benda-benda ringan. Dia straight, dia kata, surah Al-Maidah ayat ke-44 dia berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Habis. Kafir lah kau, dia kata. Pun orang tak peduli. Allah panggil dia kafir sebab dia tak pakai hukum Allah, tak apa. Janji aku orang Lord Reed. Janji aku taat setia kepada perlembagaan Lord Reed. Ini orang Melayu Malaysia hari ini. Dia boleh langgar firman Allah, dia tidak boleh peduli amaran Allah, dia tak kisah Allah panggil dia kafir pun dia dah tak kisah dah. Malahan perkataan kafir ni saya dah banyak kali kena tegur. Ustaz, janganlah pakai kafir, Ustaz. Habis kau buang perkataan kafir dalam Quran, baru saya berhenti perkataan kafir. Sebab apa dia tak nak pakai perkataan kafir? Sebab dia tak mau menyinggung perasaan orang-orang kafir. Tak apa menyinggung perasaan Allah, tapi jangan menyinggung perasaan orang kafir. Pun kita tak peduli. Orang kafir itu musuh kita. Dalam Al-Quran banyak kali disebut musuh kamu. Mereka bermusuhi Islam dan mereka lakukan. Dekat Perancis sekarang pakai purdah dia tak bagi. Di Amerika Syarikat ada 2 negeri sekarang, ada undang-undang yang telah dilaksanakan, telah diluluskan, bahawa boleh tangkap orang-orang yang memeluk agama Islam. Ada undang-undang, dah jadi undang-undang negeri Arizona dan Arkansas, tak silap saya. Dan ada 8 negeri lagi masih membahaskan perkara ini. Kita bagian Arab sokong Amerika, beli Coca-Cola, beli McDonald's. Tengok wayang kafir, sokong industri-industri mereka. Biar dia jadi kaya, biar kita miskin. Sampai bila kita nak jadi macam ni? Sebab dalam Islam Allah tak menyekat kita jadi kaya. Tak ada. Allah kata jagalah, kekayaan tu bahaya. Sama juga isteri 4 tu bahaya. Kalau kau tak mampu jangan. 1 cukup. Kaya sama jugalah. Kalau kau tak boleh pegang duit 10 juta, janganlah pegang, 1 juta cukuplah. Ini 1 juta pun tak dapat. Siapa ada 1 juta dalam bank, dalam bilik saya nak tengok? Dalam bilik masjid ni berapa orang ada 1 juta dalam bank simpanan? Ada? Tak ada. Tak ada. Orang Melayu ni semua tak ada duitnya. Sebab macam mana? 65% kongsi, sekarang 18%. Itu saja kita boleh pegang. Lain tak boleh pegang. Bodoh punya perjanjian. Dasar ekonomi bodoh, saya cakap. Semua tak sekolah punya orang yang buat dasar ekonomi tu. Bodoh punya manusia. Tapi kita panggil dia Datuk Seri, Tan Sri, Tun, semua kita panggil dia. Hormati mereka yang bodoh, yang merosakkan kehidupan kita, kita hormati. Orang-orang suruh kembali kepada jalan Allah, yang dia janjikan kemenangan, tak payah dengar. Ini semua buang masa, gila punya kerja.
Ini last lah. Mana boleh Allah nak pergi lebih, dia kata engkau tak ikut hukum Allah, engkau jadi kafir. Apa lagi dia nak cakap lepas tu? Tak ada lah. Dia dah panggil kita kafir dah. Apa dia boleh buat lagi? Tak boleh buat apa-apa lagi dah. Tapi kita tak apalah. Kafir pun kafir lah. Janji semua aman. Oh, pakai Allah tak aman, pakai kafir aman. Kepala otak kau. Habis dekat Tottenham tu aman, terbakar satu London. Dekat Birmingham, dekat Manchester terbakar tu aman. Sistem Allah ni sahaja yang boleh menjayakan kita, tapi kita tak mau pakai. Takut? Cuba nanti ni, anak-anak kita yang kecil-kecil ni, sekarang dia terhafal Quran. Umur baru, saya rasa ada setengah 10 tahun, 15 tahun. Kalau dia orang betul-betul ni, betul-betul baca Quran, betul-betul ikhlas, jangan tinggal ke istiqamah, umur 20 tahun besok dia orang terbang. Terbang. Tak payah pakai kereta, dia terbang sendiri. Saya yakin boleh buat. Kalau Allah nak bagi dia orang boleh buat. Tapi dia kena yakin dengan Allah. Allah boleh beri kuasa tu tak ada, tak benda besar. Dah bagi dah orang dulu dia dah bagi dah. Banyak cerita-cerita kita dengar aulia-aulia, kan, wali-wali, ulama-ulama besar yang Allah beri ilmu tu pada mereka. Anak kurnia, Allah kurniakan kepada mereka. Boleh sampai ke Mekah. Jauh terbang tu. Habis kalau tak percaya, habis Rasulullah terbang pada malam Lailatul Qadar tu, tak betul lah. Tak percayalah. Terbang naik ke langit 7 semua tak percayalah. Mustahil lah. Apa yang kita percaya sekarang? Main-main je Islam ni. Apa dia bagi, kita buat. Oh, boleh sembayang. Boleh pergi umrah, pergi. Boleh buat sekolah Quran, buat. Tapi nak menegak hukum Allah dia tak bagi. Oh, okay, no problem. Kita tabik you sir, don't worry sir. Kita tak lawan you sir. Kita lawan Allah. Allah tak guna. Macam tu. Tapi itu yang berlaku. Janganlah buat muka bodoh semua. Allah dah kata kau dah kafir dah. Tak payah cerita panjang dah. Bukan saya cakap. Tapi takkan buat juga. Takkan pakai juga hukum Allah. Besok tak ada pergi dah, pergi jumpa hakim ke, pergi jumpa wakil rakyat ke, suruh tukar jadi pakai hukum Allah. Tak ada orang buat dah. Semua takut nak buat, nak pakai hukum Allah ni takut. Pakai hukum kafir itu tak apa, senang, sesuai. Allah kata kamu dikembalikan kufuran, tak payah dengar. Allah kata gugur ke amalan-amalan kamu, tak payah dengar. Ni Allah silap ni, mana boleh. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, takkan digugur ke amalan aku. Aku sembahyang bukan nak gerak ni. Aku pergi haji tiap-tiap tahun ni. Aku hafal Quran tiap-tiap tahun ni, bulan puasa. Takkan tak terima? Tak terima. Takkan Allah tipu. Tak.
Jadi saya minta maaf lah sekira hujah-hujah saya ni menyinggung perasaan mana-mana pihak. Bukan niat saya nak melakukan sebegitu. Saya ni hanya mahu membawa hadirin hadirat sekalian sekalian dekat ke jalan Allah. Mendekati diri kepada Allah. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola dalam kehidupan kita. Menggunakan kitab Allah dan hadis Rasulullah sebagai pegangan kita. Itu maksud saya. Sebab saya ambil setiap perkataan saya sebut semua daripada Al-Quran. Setiap amaran, setiap cabaran, setiap nasihat, setiap semua dari Al-Quran. Hadis pun saya tak pergi lagi. Sebab bila pergi hadis ni kadang-kadang ada juga orang nak persoalkan. Hadis pun dia nak persoalkan. Tapi Quran dia persoalkan juga. Dia persoalkan. Kalau dia tak persoalkan, benda itu dah laksana dah sekarang. Tapi sebab dia persoalkan, tidak dilaksanakan. Takkan mufti tak pernah baca ayat-ayat saya baca tadi? Takkan menteri hal ehwal agama dan jawatan Perdana Menteri tak pernah baca ayat-ayat tadi? Dia dah baca. Dia saja nak langgar perintah Allah. Sebab sedikit keduniaan. Allah dah sebut dia tadi. Sehingga berani melanggar perintah Allah kerana sedikit keduniaan. Apa gaji menteri di dalam Jabatan Perdana Menteri Hal Agama 3 juta? Atau macam pemain bola sepak lah, 1 juta seminggu? Ada? Baik main bola, jangan cerita Allah lah. Main bola cukup dapat 1 juta seminggu kalau nak pakai duit. Ni tak juga dapat macam Ronaldo, tak juga dapat macam Lionel Messi. 1 juta seminggu gaji dia orang, main bola je. Gol tak masuk pun dapat gaji juga. Tapi kita boleh langgar perintah Allah ni. Hormati bagian erat orang kafir. Ini baru-baru ni ada kes kat New York, DSK, Dominic Strauss-Kahn. Di New York dia kena tangkap kerana percubaan merogol seorang pembersih bilik hotel. Kalau kat Malaysia, saya yakin lepas orang tu, tak ada kesnya. Oh, ini VVIP. Dia pengarah urusan bank dunia, kau tahu tak? Apa kau nak tangkap dia, kau gila ke apa? Lepaskan dia. Polis Malaysia ni. Tak apa macam hukum dia berpegang pun tak tahu. Orang terkenal lepaskan. Tangkap orang bodoh-bodoh je. Habislah orang Melayu semua kita tangkap. Semua Melayu semua bodoh-bodoh. Jadi itulah saja saya rasa. Saya harap saya diberi peluang untuk kembali ke masjid ini sekali lagi untuk menyambung hujah-hujah mengenai ketaatan kita kepada Allah ni. Bukan penderhakaan kita kepada Allah. Sebab menderhaka kepada Allah ni tak ada kebaikan langsung. Tak ada untungnya, tak ada apa dah. Kan? Jadi wallahu alam, saya sudah hingga wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.